aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Tuan rumah sekeluarga, tuan-tuan, puan-puan, saudara-saudari yang dirahmati, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, mari sama-sama kita ucapkan syukur banyak kepada Allah Taala. Tamanya sampai petang ni Allah masih kekalkan pada kita nikmat iman. Yang merupakan sebesar-besar nikmat, dan dengan iman ini dan dengan Islam inilah kita ada nilai dalam kehidupan ini. Kalau tak ada iman, tak ada Islam, hebatlah macam mana pun, kita tak ada nilai dengan di sisi Allah Ta'ala. Yang kedua, kita syukur pada Allah Ta'ala kerana pada malam ni Allah Ta'ala pilih kita duduk di dalam taman syurga. Di atas dunia ni yang Nabi declare sebagai raudah ataupun taman syurga hanya dua. Satu di Masjid Nabawi dan satu lagi majlis ilmu. Ini taman syurga. Dan kita rasa syukur sangat sebab Allah pilih kita. Cumanya kadang-kadang ramai di kalangan orang Islam dia tak rasa bangga bila Allah Ta'ala pilih dia. Dia berbeza bila orang pilih dia. Bila orang pilih dia, dia rasa seronok. Dia rasa hebat. Tapi bila Allah pilih dia, dia tak rasa pun. Inilah yang saya selalu sebut, yang disebut oleh Al-Imam Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, manusia ni ramai yang keliru. Sebab itu bila dia tengok rumah orang besar, maka dia akan kata hebatnya orang ini. Bila dia tengok orang berkereta besar, maka dia kata orang tuan punya kereta ni mesti hebat. Tapi bila dia tengok alam yang begitu hebat, tak berasa pun dia nak katakan hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Inilah bila manusia terkeliru dengan kehidupan yang mengelilingi dia. Mafi itu tidak. Mafi fulus. Mafi. Mafi betul. Baik. Jadi tu duduk. Tak apa pegang. Pegang. Tak file ni. Tak apa pegang. Ni Dr. Zainal ikat. Zainal ikat macam ikat belah muka ke. Kocok. Ikat. Sebab tabel. Oh, kamu. Kita selalu kata-kata ikat. Jadi asal Ustaz yang buat blog kan Ustaz apa tadi? Halu Nah. Okey, demo ada. Oh, sudah. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, syukur banyak-banyak. Insya-Allah kita hari ini kita sambung masih lagi dalam bab saya mestilah apa tu? Dia panggil dalam bab akhlak kan? Ada tulis tu tak? Dia masih tajuk bab 3. Muslim dari sudut akhlak. Cumanya kita sampai kepada sifat yang mana? Sifat pemalu. Muka surat 52. Sifat pemalu. Pemalu mana? Ada tanda 63 ni. Yalah. Saya suruh tanda. Baik. Yang seterusnya ialah bersifat pemurah. Masuk pada tajuk baru. Seorang Muslim mestilah bersifat pemurah. Seorang Muslim akhlak yang sempurna. Hari ni kita sukat diri kita, ada tak sifat pemurah tu pada kita? Sifat pemurah ni iaitu apa dia? Sanggup berkorban dengan jiwa dan harta bendanya pada jalan Allah. Maksud pada jalan Allah ni sebarang bentuk sesuatu yang diperintah oleh Allah. Itu maksud dia. Kita sanggup, orang panggil berkorban dengan jiwa dan harta benda pada jalan Allah.
Di antara cara yang dapat menyingkap kebakhilan seorang itu ialah dengan cara memintanya membelanjakan RM1 kerana berapa banyak dari kalangan mereka yang berkedudukan, bercita tinggi serta berpangkat gugur tercitir dari jalan ini. Dia kata nak menyukat seorang tu bakhil tak bakhil, dia tengok pada duit dia kata. Memanglah, saya selalu sebut dah kan, duit ni satu benda yang manusia sayang, manusia cinta. Harta ni manusia cinta. Sebab itu Allah Ta'ala menyindir ataupun menunjukkan kesamsingan dia. Kalau kita boleh guna istilah samsing tu lah. Allah tu tadi tu silap tak? Sebab apa kita tengok pada ayat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala kata pada, katakanlah wahai Muhammad, katakan kepada orang yang tidak membelanjakan harta mereka ke jalan Allah, yakni berzakat. Makna macam kita lah. Macam kita bila tunjuk samsing, meroyak sikit ke dia, gitu. Tak. Allah menggunakan istilah itu. Wahai Muhammad, kau tolong beritahu pada mereka. Maknanya Allah nak tunjuk kehebatan dia tadi ni, kekuatan dia, kepoweran dia tadi ni. Ya. Allah Ta'ala kata, beritahu, dia kata, kepada mereka yang menyimpan harta tanpa mereka membelanjakan ke jalan Allah, beritahu pada mereka, pada hari kiamat besok, kata Allah, kami akan mengalungkan harta itu di leher-leher mereka. Allah Ta'ala guna istilah beritahu sikit. Macam kita lah ni, kita samsing tak? Orang berdebek. Mengoyak dia sikit. Nak kira salam sikit. Kira salam. Jadi Allah Ta'ala nak tunjuk bahawa, sebab sebelum itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala kata, wala yahsaban, janganlah kamu menyangka orang yang bakhil itu baik. Allah Ta'ala kata, jangan kamu ingat sifat bakhil yang ada pada kamu itu baik. Tetapi Allah Ta'ala kata tak baik. Kenapa? Pada hari kiamat Allah akan membelenggukan leher mereka dengan harta-harta yang mereka simpan. Sebab itu dalam Islam ni dia ada orang panggil apa? Zakat fitrah. Ada zakat harta. Zakat ni terpecah kepada dua. Yang pertama dia panggil zakat harta. Zakat harta ni banyaklah. Antaranya tanaman, antaranya ternakan, antaranya mah perak. Dan ditambah oleh Al-Imam Al-Yusuf Al-Qardawi dalam fiqh zakah dia pecahkan lagi zakat ni, dia pergi kepada share, saham. Sebab asas kepada zakat ni ialah harta yang kita miliki. Share tu kita miliki lah. Ada. Hari ni contohnya kita tak boleh lembu dah, tapi kita ada share dalam industri perlembuan. Ada. Kita tak terlibat dengan pertanian, tapi kita ada share dengan sektor pertanian. Jadi share itu adalah pemilikan. Pemilikan itulah yang mewajibkan dia keluarkan zakat. Begitu juga dengan zakat emas dan perak, ya. Sehingga Allah Ta'ala sebut kepada emas dan perak yang tak dibayar zakat, Allah Ta'ala kata kami akan jadikan stereka yang akan menyereka di 3 tempat. Allah sebut yang pertama di dahi, yang kedua di lambung, yang ketiga di punggung. Allah tak sebut di belakang, doktor. Allah tak sebut belakang. Allah sebut dahi sebab apa? Degil. Tak dengar kata. Allah Ta'ala kata kami akan menyereka pada dahi-dahi mereka. Tak dengar cakap. Nabi sebut tak dengar cakap. Allah sebut kamu tak dengar cakap. Yang kedua, kami akan menyereka di lambung mereka. Lambung ni menunjukkan keselesaan. Macam kita gitu. Lambung. Lambung ni alik ni, lambung ni. Lambung kanan. Ada. Yang tu lambung kanan tu lain hak dekat Perak tu. Itu nama tempat. Ya, dekat dengan parit tu. Lambung kanan, lambung kiri. Ada. Idak kita begitu ya. Mika-mika gitu. Jadi yang kedua iaitulah lambung kamu. Macam tatajafa junubuhum 'anil madaji' dalam Quran kata. Orang-orang yang beriman ini akan merenggangkan lambung-lambung mereka. Maknanya orang yang beriman ni dia bangun malam. Jadi orang yang tak bangun malam dia rapatkan lambung ni, maknanya tidur. Maknanya selesa. Dan yang ketiga, kami akan menyereka punggung-punggung mereka. Kenapa punggung? Allah Ta'ala kenapa bubuh sereka punggung? Sebab punggung ini adalah lambang apa? Keangkuhan. Nampak? Lambang
keangkuhan. Jadi Allah Ta'ala sereka dahi, sereka lambung, sereka punggung bagi orang yang ada emas dan perak yang tidak dibayar zakat. Sebab pahaman orang Melayu ni, tuan-tuan sekalian, pahaman sebahagian orang Melayu, bagi zakat emas ni bila pakai tak kena bayar. Ni pahaman orang Melayu. Sebab tu dia beli banyak-banyak, dia pakai sekali seumur hidup. Dia kata dengan pakai tak bayar. Sebenarnya pakai ke tak pakai, kau kena bayar. Nampak tak? Sekali ke banyak kali, tak kena bayar. Cuma kadar dia berbeza. Yang pakai, berbeza. Yang tak pernah pakai, berbeza. Itu kadar. Dan kadar zakat ini dia berbeza hari-hari, tuan-tuan sekalian. Sebab dia mengikut kadar emas dan perak. Itu dia. Yang kedua disebut sebagai zakat kepala. Dia panggil zakat fitrah. Ini wajib dibayar pada bulan Ramadan. Namun di sana, dalam satu hadis kursi, Allah. Saya kerja. Kena kumpul duit beli batu. Itu asyik ni. Allah akbar. Bulan depan ni agak kaki baru lah. InsyaAllah. Jadi nak sebutnya, dalam hadis kursi, Allah Ta'ala dia beri cara untuk nak mendapat keistimewaan di sisi Allah. Pertama, yang selalu saya sebut, fataqarrabu ilallah bil nawafil. Cara nak dekat dengan Allah dengan amalan sunat. Itu cara Allah Ta'ala kata. Kalau kau nak dekat dengan aku, kau kena amalan sunat. Yang kedua, kalau kau nak cari redha aku, macam mana nak cari redha aku? Allah Ta'ala disebut dalam kursi, ala redha masakina ankum. Bila orang miskin redha, apabila orang miskin di kalangan kamu redha, maka aku akan redha. Maknanya apa? Maknanya nak dapat redha Allah ialah dengan cara membantu orang fuqara dan masakin. Sebab apa? Sebab orang yang miskin dia tak nak miskin. Orang yang pakir dia tak nak pakir. Jadi bila Allah takdirkan dia pakir, kita menggembirakan dia dengan zakat, menggembirakan dengan sedekah, maka menyebabkan dia redha dengan kemiskinan dia. Maka dengan sebab dia redha dengan kemiskinan yang orang semua tak nak, tapi dia boleh redha dengan sebab kita tolong dia dengan zakat dan sedekah, maka dari situlah Allah meredhakan kekayaan kita. Ya? Dan yang ketiga, wal ghabi rahmati, dan carilah kasih sayangku, kata Allah. Allah Ta'ala kata, kalau nak dekat dengan aku, amalan sunat. Nak cari redha aku dengan redha orang miskin. Dan nak cari kasih sayang aku, nak raih rahmat aku, apa dia? Fil majalisil ulama, pada majlis yang ada padanya ulama, yang ditafsirkan oleh ulama. Makna majlis ulama ni, kita duduk dengan ulama. Satu. Yang kedua ialah duduk dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, hari ni kita duduk dalam majlis ilmu. Ada paling kurang pun sebulan sekali kita ada majlis ilmu. Anak paling tidak pun bolehlah duduk apa panggil? Duduk apa tu nak jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi tu dia ada sifat pemurah tadi ni, ya. Sama ada pemurah tadi Allah raikan pertama dengan yang wajib, zakat wajib. Tetapi Allah buka lagi ruang untuk kamu dekat dengan membanyakkan sedekah. Ya, itu dia kita tengok. Jadi yang amat orang yang sayang ialah duit lah. Sebab tu Haji Bakhil pun dah sebut dalam cerita Piramli tu kan, yang saya sebut banyak kali tu. Ya, bila Labi dapat menyembuhkan anak dia tu, dia offer kat Labu, dia kata, wahai Labu, engkau minta apa saja, asal jangan duit saja. Maknanya bila anak dia pengsan, disihir oleh John Labu, ya, jadi Piramli dapat ubat, dapat geliga kononnya. Dia pun ngorang-ngorang, basuh muka si Manisah tu, dia pun sedar. Haji Bakhil pun cakap, wahai Labi, engkau minta apa saja, asal jangan duit saja. Maknanya susahnya orang nak keluar duit ni. Yang lain tak apa, hatta minta bini, minta anak tak apa, jangan kau minta duit aku je. Piramli dah baca dulu dah. Ya, bahawa susahnya orang nak keluar duit. Tenaga orang boleh keluarkan. Sebab tenaga ni tak kurang. Tetapi untuk nak keluar duit ni susah. Sebab itulah tuan-tuan sekalian,
Pemurah itu disebut oleh pentahiyatan, kamu boleh sukat bila kamu minta wang untuk membelanjakan ke jalan Allah. Masa tu mulalah nyongek tuan-tuan sekalian. Di dalam Al-Quranul Karim sendiri terdapat berpuluh-puluh ayat yang menjelaskan ciri-ciri keimanan yang dikaitkan dengan sifat pemurah. Allah kaitkan iman dengan sifat pemurah. Firmanullah Ta'ala Al-Anfal ayat 8, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka membelanjakan daripada apa yang kami berikan kepada mereka. Tapi kita tengok semua yang Allah minta, sebelum dia minta, dia sebut bahawa harta tu aku punya. Semua ayat. Tengok dalam ayat ini. Wa mimma razaqnahum, daripada apa yang kami bagi pada engkau, tolong keluarkan. Allah tak minta, maknanya yang dia minta tu dia punya. Nampak? Yang dia minta itu dia punya. Allah Ta'ala kata minta bro, tak. Dia sebut dulu. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, apa-apa yang telah kami berikan kepada kamu, tolong keluar balik. Tengok cara Allah Ta'ala. Allah nak sedarkan kita, yang aku minta tu bukan orang punya, aku punya. Yang aku minta tu aku punya. Lagi firman Allah. Tengok, wa ma tunfiqu min khair fali'anfusikum wa ma tunfiqu illa ibtigha'a wajhillah wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Baik. Dan apa sahaja harta yang baik yang kamu nafkahkan, apa-apa benda yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya untuk diri kamu sendiri. Inilah bukti Allah sayang dengan kita. Bukti Allah sayang dengan kita, apa-apa perintah dia, semua balik kita. Contohnya, anak kita keluar daripada universiti. Kita pun buat keluar duit 100,000. Kita kata, Bang Long, ni ambil 100,000, kau buat meniaga lah, buat apa-apa meniaga. Kau pandai-pandai lah jaga 100,000 ni. Kau buat meniaga. Kalau kau untung, kau ambil semua. Ayah tak nak apa-apa. Ini bukti sayangnya kita pada anak kita. Ada, kita ni ambil 100,000, mu buat meniaga. Kalau untung, 70-30. Itu tak sayang nama tu. Dia meniaga dengan anak sendiri. Tapi, dalam perkara ini, kita tengok, Allah Ta'ala, apa yang kamu buat, semua dapat ke engkau. Ini bukti Allah sayang dengan kita. Dia tak ambil pun persen. Tak ambil pun percentage daripada apa yang kita buat. Engkau sembahyang elok, engkau dapat pahala semua. Aku tak ada untung apa-apa. Engkau buat kerja haji molek-molek, engkau dapat belaka. Aku tak dapat apa-apa. Sebab itu, di atas motivasi inilah kenapa timbul persoalan kita solat culas-culas, puasa culas-culas. Sebab apa? Yang rugi kita. Mayang laju. Yang rugi siapa? Kita. Nah, mayang laju. Baca Fatihah dengan tahiyat akhir. Hak lain semua tak baca. Nak semayang lagi. Dia tak apa, dia nak gebedah kan. Jadi nak sebutnya satu lagi, ya. Kalau kita tuan-tuan sekalian keluarkan derma 10 sen. 10 sen tuan-tuan sekalian. 10 sen. Yang rugi kita. Nah. Yang rugi kita. Sebab itulah tuan-tuan sekalian, di mana rugi yang keduanya? Yang pertama, kita tak ada amalan lah, sikit amalan. Yang keduanya, Al-Imam Qurtubi, ketiga dia membahaskan tentang hadis, tentang ayat Quran, bahawa diri kamu di akhirat besok akan diminta oleh orang yang telah menzalimi kamu. Di akhirat besok, Nabi kata, semua orang pegang kepala kita. Pegang tangan, pegang kepala, pegang telinga, pegang kaki. Masing-masing dakwa depan Tuhan. Ya Allah, orang ni zalim ke aku. Ya Allah, orang ni ambil kereta aku. Ya Allah, orang ni begini-begini. Semua. Maka, akhirnya macam mana nak balas balik ni? Nak balas pada orang tuntut ni? Orang berhutang tak bayar. Takkan nak bayar duit? Duit buat apa kat akhirat? Bukan ada kedai Tesco. JJ tak ada lah. Alamanda pun tak ada. Apa yang nak pahala? Akhirnya apa? Allah Ta'ala kata, ambil amalan dia. Amalan baik yang kita buat, terpaksa kita bagi kepada orang yang dizalim. Ketiga, menghurai ayat ini. Al-Imam Qurtubi dalam Tafsir Al-Qurtubi menyebutkan bahawa, apa dia kata? Dia kata untuk satu biji gandum yang kamu ambil bukan dengan hak kamu. Maknanya kita ambil cara zalim.
cara tipu, cara apa sebagainya. Sebiji gandum. Gandum ni besar mana sangat? Gandum ni kecil kan? Kecil daripada beras kita. Beras biasa pun dia kecil, basmati lagi lah dia kecil. Jadi sebiji gandum ini, bila besok didakwa depan Tuhan, Imam Qurtubi kata, berapa yang kita kena bayar dengan sebiji gandum yang kita ambil tanpa rela dia? Berapa banyak amalan? Dia kata, tak banyak. 700 solat yang diterima oleh Allah. Bukan 700 solat yang kita buat, yang diterima. Korang jangan confident sangat. Jadi kata Imam Qurtubi, untuk sebiji gandum yang kamu ambil tanpa hak, yang kamu ambil cara zalim, yang kamu ambil cara tipu, nak bayar balik ketika dia tuntut di akhirat, berapa banyak? 700 solat yang diterima oleh Allah. Sehari 5 waktu. Nak dapat 500 waktu 100 hari. Makna 140 hari lebih kurang dapat. Untuk nak 140 hari solat untuk sebiji gandum. Itu sebiji gandum yang kita ambil. Kalau kita ambil 1,000 ringgit. Kalau kita ambil 1,000,000. Kalau kita ambil 100,000 ringgit. Bayangkan. Sebab itulah amalan kita kena buat banyak untuk berdepan dengan situasi ini. Kalau sembahyang Jumaat saja, tuan-tuan sekalian, tuan-tuan bayar nak bagi macam mana? Seminggu sekali Jumaat. Nah, itu tak masuk tertidur tak apa lagi tu. Apa nama tadi tu? Pok dia kata tak bagi ke apa? Prior commitment. Prior commitment. Kata J. Aziz boleh macam-macam. Boleh macam. Letih, penat, tidur, cedera, macam-macam. Jadi, nak jawab macam mana depan Tuhan? Ya? Jadi itu kita ingat. Sebab itu, kita disuruh memperbanyakkan amalan. Andai ada pendakwaan ini, tidaklah sampai habis amalan kita dibagi kepada orang. Sebab akibatnya, bila amalan habis kita bagi pada orang yang kita zalim, padahal masih ada yang belum kita bayar, apa jadi? Kita pula ambil amal jahat dia. Dahlah amalan kita tak ada, ambil amalan jahat dia pula. Maka, itulah yang Nabi kata, itulah orang miskin di hari akhir. Allahu Akbar, ya. Orang-orang yang bakhil atau kikir seharusnya mendengar dan mengambil pelajaran daripada pesanan Nabi. Ni orang yang bakhil, dia kata, kau dengar ni pesanan Nabi. Apa kata Nabi? Dia maknanya, tidak ada suatu hari pun yang dilalui oleh seorang hamba, kecuali hari-hari didatangi oleh 2 malaikat, lalu seorang daripadanya berdoa, Ya Allah, berikan ganti kepada si hamba yang menafkahkan hartanya. Manakala malaikat yang satu lagi berdoa, Ya Allah, berikan kebinasaan kepada si hamba yang bakhil ini. Sebab itu Nabi kata, mulakan hari anda dengan sedekah. Nabi sebut, mulakan hari anda dengan sedekah. Sedekah di sini maknanya sedekah harta. Senyum pun sedekah juga. Nah, itu dah jadi trademark Dali. Mulakan hari anda dengan senyuman. Itu Dali, ubat gigi Dali. Walaupun senyum itu sedekah, tapi maksud daripada hadis Nabi ialah wang ringgit, harta benda. Jadi mulakan hari kita dengan sedekah. Ada, tapi kita ni buat di Mekah kan, pagi-pagi RM1 bagi kat tukang-tukang cuci tu kan. Mulakan Mekah pun gitu tak. Ya, balik Malaysia kadang nak sendiri mau ingatlah. Ya, tak tahu nak bagi sedekah ke siapa. Nak keluar sembahyang subuh, bubuh dalam masjid. Tabur masjid saya. Nak pergi masjid, bubuh saya. Nak silat. Keluar sembahyang subuh, bubuh RM1. Mulakan hari anda dengan sedekah. Jadi ya. Ataupun kita buat tabung kita, ada tabung rumah kita ni. Tabung dia kata fisabilillah. Hari-hari kita bubuh ping bubuh, tapi jangan ada kunci tabung tu. Kalau ada kuncinya buka. Bila putus duit. Kita jadikan sedekah sampai cukup bulan, kita bagilah mana-mana. Sebab untuk nak meraih hadis Nabi, mulakan hari anda dengan sedekah. Nak pergi masjid, kita tak pergi. Dan sekalian, nak pergi pejabat, tak ada orang terima sedekah kita. Jadi macam mana? Kita niat nak sedekah. Nanti cukup bulan, aku akan cari ke mana duit yang aku tak hari-hari ni untuk aku sedekah. Untuk mengambil apa Nabi kata, mulakan hari anda. Sebab apa? Sebab malaikat. Tidak berlalu satu hari pun kata Nabi, melainkan kamu didatangi oleh 2 malaikat. Satu malaikat akan mendoakan bila kamu sedekah saja,
dia angkat tangan, ya Allah, engkau lipat gandakan balasan kepada harta yang telah sedia sedekah. Itu bagi sedekah. Yang kedekut, malaikat nombor 2 doa, ya Allah, kau lingkupkan dia. Lingkup tadi bukan makna jadi papa ke dana dah. Lingkup tadi, harta yang dia ada tidak menambah amal ibadat dia. Itu maksud dia. Dia tak jadi miskin lalu. Sebab orang jahat terus kaya. Terus sebab maksud tadi ni, walaupun dia kaya, kekayaan dia tadi tak menambah amal dia. Ni kita takut sangat ni. Kita cari harta sebab nak tambah nak tambah apa? Nak tambah pahala melalui harta kita. Tapi jadi sebaliknya. Tengok, tidak berlalu satu hari pun kata Nabi, melainkan malaikat 2 orang datang kat kita, mendoakan dengan 2 benda yang berbeza. Satu, doa tambah yang bagi yang kita nafkahkan, dan satu lagi pelingkupkan habis yang kita bakhilkan tadi. Ya, baik. Kalau hari-hari anak isteri dah makan dah. Baik. Soalan dia, apakah termasuk juga sedekah kepada anak isteri tadi? Ya. Itu memang disebut sedekah. Sebab Nabi kata, kamu menyuap makanan kepada isteri kamu. Menyuap makanan tu bukan suap mulut. Makna memberi makan. Saja pagi-pagi ni. Kalau nyuap pun okey. Itu maknanya orang panggil aksesori lah. Tapi maksud daripada benda yang kamu suapkan ke mulut isteri kamu adalah sedekah. Betul Nabi sebut. Maksud itu ialah memberi nafkah. Namun disebut oleh ulama, maksud daripada sedekah di sini ialah sedekah kepada orang lain yang bukan di bawah. Yang ini dia panggil sedekah umum. Yang tadi sedekah khusus. Dan sedekah ada 2, satu khusus, satu umum. Yang khusus ni pada anak kita, bayar bil, bagi beras nasi apa sebagainya tu dia panggil sedekah khusus. Yang maksud di sedekah umum, iaitulah orang lain. Ya. Jadi yang ke-9 tadi, akhlak orang-orang, sempurnanya akhlak bagi seorang yang beriman, dia mesti ada sifat pemurah. Mesti ada. Lah ni kita semak diri kita, ada tak sifat kita pemurah ni? Ya, pemurah ni bukan jual murah ya. Baik. Yang ke-10, bila disebut akhlak seorang yang beriman, dia mesti ada akhlak yang ke-7, 10, iaitulah qudwah hasanah, yaknilah contoh teladan yang terbaik. Selain daripada sifat-sifat disebut di atas, pemalunya, yang kita sebut sebelum ni, ya, pemurahnya, seorang Muslim mestilah menjadikan dirinya contoh ikutan yang baik kepada orang ramai. Jadi kita mesti menjadikan diri kita ni contoh yang baik. Kita sebagai bapa, contoh kepada keluarga kita. Kita sebagai abang, contoh kepada adik-beradik kita. Sebab itu Nabi SAW menyebut 4 golongan manusia lelaki yang dia dalam perjalanan ke syurga. Bukan tak, dalam on the way. Dah on the way nak ke syurga dah. Tiba-tiba mereka akhirnya tercampak ke neraka. Nabi sebut terang-terang